Tolong bagi penerangan. Terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada 13 orang ahli-ahli yang berhormat yang telah menyentuh perkara-perkara di bawah tanggungjawab Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat semasa perbahasan usul menjunjung kasih titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pihak kementerian amat menghargai serta mengambil perhatian serius semua pandangan, saranan, cadangan serta teguran membina daripada ahli-ahli yang berhormat. Datuk Yang di-Pertua, izinkan saya menjawab pertanyaan-pertanyaan atau saranan-saranan dan cadangan ahli-ahli yang berhormat berdasarkan perkara-perkara yang disentuh. Ya, sila. Pertama adalah dasar sekurang-kurangnya 30% wanita di peringkat pembuat keputusan dalam sektor korporat. Berhubung cadangan agar kerajaan mewujudkan undang-undang berkaitan kota gender supaya sasaran sekurang-kurangnya 30% wanita di peringkat pembuat keputusan dalam sektor korporat dapat dicapai. Buat masa ini, kerajaan berpandangan bahawa pendekatan secara persuasif atau dengan izin persuasive approach adalah lebih sesuai untuk mencapai sasaran tersebut. Menerusi pendekatan ini, semua pihak yang terlibat perlu memainkan... Ya, baru mula ni pengerang. Baru mula nak Baru mula. habis sikit. Bagi menteri dulu. Ya. Ya. Menerusi pendekatan ini, semua pihak yang terlibat perlu memainkan peranan yang lebih berkesan bagi memastikan golongan wanita dicalonkan sebagai ahli lembaga pengarah syarikat. Walau bagaimanapun, kerajaan akan mengkaji dan menimbang cadangan berkenaan sekiranya penilaian semula dasar dan mekanisme mendapat keperluan untuk menjadikan sasaran ini suatu kewajipan di bawah undang-undang. Silakan. Ya, pengarang. Terima kasih Menteri. Selamat berpuasa Menteri. Soalan saya atas jawapan Menteri tadi tentang konsep persuasif. Boleh tak Menteri terangkan kenapa persuasif ni lebih efektif daripada adanya akta di segi undang-undang yang khas. Kalau kita lihat di negara-negara Eropah, komitmen negara Eropah pada isu wanita 30% dalam tanggungjawab kerajaan dan juga pembuat dasar ni dilihat sebagai satu kemestian. Jadi kenapa kerajaan menekankan pada logik persuasif dengan izin lebih kepada undang-undang? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat daripada Pengerang. Yang Berhormat, banyak perkara yang kita buat di dalam dunia ni, kadang-kadang persuasive approach tu dia lebih lagi memberi impak. Jadi insya-Allah Yang Berhormat, bukanlah saya kata kita terus tidak menggunakan pendekatan yang lain. Tetapi kita menggunakan persuasive approach sebab kita pun mendapati bahawa insya-Allah negara kita dengan menggunakan persuasive approach. Habis sentence ni Yang Berhormat. Sikit je Yang Berhormat saya habis. Sebab dengan kita menggunakan persuasive approach memang sudah mendapat ada perubahan sedikit sebanyak. Saya habis sikit Yang Berhormat. Mengenai persoalan jumlah wanita dilantik sebagai ahli lembaga pengarah, saya nak masuk kepada cerita 30% ni. Dalam syarikat Menteri Kewangan diperbadankan, kini terdapat seramai 106 orang wanita dalam 68 syarikat Menteri Kewangan diperbadankan MKD, dan pencapaian ini merupakan 15% daripada jumlah keseluruhan ahli lembaga pengarah, dan ini kita telah menggunakan persuasive approach. Yang Berhormat. Ya, ampang. Terima kasih Menteri dan Timbalan Speaker ya. Saya faham tentang konsep persuasif itu dan hendak dilaksanakan di peringkat swasta dan sebagainya. Tapi apa yang dipersoalkan di sini, Malaysia sudah menandatangani SIDO hampir 20 tahun yang dahulu.
Tapi peningkatan ini amat lemah, amat lambat, slow. Jadi kita juga nak tanya, itu di peringkat swasta, tapi di peringkat kerajaan, di peringkat agensi kerajaan, tidak ada satu affirmative action yang dibuat oleh kementerian agar memastikan bahawa apa yang kita tanda tangani di deklarasi SIDOR itu dilaksanakan. Dan kita tidak lihat juga ada satu monitoring pemantauan yang menunjukkan ada peningkatan dari tahun ke tahun. Malah ada tahun-tahun yang berikut pelibatan wanita itu menurun, dan tidak ada satu pick up. Jadi kita harap menteri yang baru ini harap dapat melaksanakan ini dengan lebih komitmen yang tinggi agar memastikan bahawa pelibatan wanita itu betul-betul dilaksanakan, kerana wanita memang penting dalam negara ini. 50% penduduk kita adalah wanita. Ya, Kota Raja bangun. Sekali. Sila. Terima kasih Timbalan Speaker. Terima kasih Menteri. Saya boleh bersetuju ada unsur persuasif, tetapi kita juga perlu ada unsur afirmatif. Kerana ia mengambil masa yang agak panjang. Dan saya tahu memang di dalam politik confrontational approach ni tidak menguntungkan wanita. Tetapi kerajaan patut juga memikirkan apakah di mana bila kita akan sampai kepada satu tahap yang membanggakan. 40-50% rakyat negara ini adalah wanita. 40% dalam tenaga kerja. Sedangkan decision making process kita dalam parlimen ini pun tak sampai, hanya we have 10% saja, 10%. Jadi kita harap kerajaan dapat mengubah satu polisi secara berperingkat-peringkat. Satu affirmative action berperingkat-peringkat supaya ia akan menjadi apa orang kata satu tekanan kepada sistem politik negara kita. Kerana kalau kita nak layan di peringkat akar umbi untuk wanita bersaing dengan lelaki, maka kita tidak akan sampai ke tahap itu. Terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Ampang dan juga Kota Raja. Sebenarnya Yang Berhormat sebenarnya ada di dalam jawapan, tapi biar saya sama-sama juga membaca. Tetapi tadi Yang Berhormat mengenai SIDOR tu, kerajaan memang kita sentiasa committed dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, dan memang sebagai negara yang kita adalah pihak kepada Konvensyen Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita atau SIDOR sejak 1995 Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat remindkan pasal itu. Actually Yang Berhormat, kita sedikit sebanyak kita telah banyak membuat tindakan-tindakan khusus, elok juga saya maklumkan di sini, bagi menghapuskan diskriminasi terhadap wanita. Sebab kadang-kadang perkara ini terjadi tapi kita tidak sedar benda ni tidak diwawarkan dengan begitu hebat. Sebagai contoh, kita telah membuat pindaan kepada peraturan immigration bagi membenarkan lelaki atau wanita asing yang berkahwin dengan warga negara Malaysia memperbaharui pas lawatan sosial mereka sehingga 5 tahun. Lepas tu kita ada peraturan baru secara pentadbiran, iaitu penerimaan permohonan taraf kewarganegaraan Malaysia bagi anak yang dilahir di luar negara oleh wanita bertaraf warga negara Malaysia yang berkahwin dengan lelaki asing di bawah perkara 15/2 Perlembagaan Persekutuan oleh pegawai konsulat di Kedutaan Malaysia luar negara. Lepas tu juga sebagai contoh, kita telah banyak membuat pindaan kepada Seksyen 2 Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 iaitu Akta 521 pada tahun 2012 bagi meluaskan definisi keganasan rumah tangga daripada hanya kecederaan fizikal kepada turut merangkumi penderaan emosi, mental dan psikologi serta mempertingkatkan perlindungan kepada mangsa keganasan rumah tangga. Dan satu lagi di bawah peraturan kerja atau pekerja separa masa. Dalam tahun 2010 bagi menjamin hak dan perlindungan pekerja separa masa termasuk bayaran caruman kumpulan wang, simpanan pekerja, bayaran kerja lebih masa dan cuti rehat. Dan penguatkuasaan peraturan ini memberi faedah kepada suri rumah, ibu tunggal, pesara dan
juga orang kurang upaya yang ingin bekerja separa masa, dan kita ada juga membuat pindaan Seksyen 16 Akta Pencen 1980 di bawah Akta 227 pada tahun 2002 dengan memotong Seksyen 16(A) dalam Akta Asal telah membolehkan balu yang berkahwin semula terus mendapat pencen ilat. Jadi ini adalah beberapa yang kita sebenarnya telah buat. Dan dalam pada itu, kementerian ini melalui agensinya iaitu NAM. NAM adalah iaitu NIU adalah NAM Institute for the Empowerment of Women sedang melaksanakan program pengarah wanita atau Women Directors Program bermula tahun 2012 Menteri sikit. di mana Yang Berhormat saya ni sebab Habiskan, mungkin Yang Berhormat tanya ada dalam ni. Tak, soalan kami tadi adalah, terima kasih. Apa yang Menteri ceritakan adalah tentang diskriminasi terhadap wanita dan pelaksanaan program yang dilaksanakan. Tapi apa yang kita bincangkan tadi ada satu perkara yang lebih besar. Bagaimana usaha kementerian untuk memastikan peliputan wanita 30% itu dapat dilaksanakan. Dah 20 tahun kita ni, Malaysia menandatangani sampai sekarang masih gagal lagi untuk mencapai 30% peliputan wanita di peringkat membuat dasar dan putusan. Apatah lagi daripada kerajaan BN UMNO yang dah 50 tahun memerintah masih gagal lagi juga untuk menengahkan ramai lagi pemimpin wanita untuk memimpin dalam negara ini. Jadi ini yang kita nak, dasar yang lebih yang mana boleh membawa wanita itu ke tahap yang lebih atas. Tapi kita pakatan alhamdulillah, walaupun kita baru kita dapat banyak menaikkan wanita, mendengarkan wanita. Itu yang kita nak. Yang diskriminasi tu okey, kita tahu tu semua. Ya, Menteri. Dengung. Sila. Sebenarnya dalam soal mengiktiraf wanita, kerajaan Barisan Nasional yang buat sejak dulu lagi. Kalau kita tengok Kelantan, baru-baru ini saja. Dulu tak boleh langsung, tanding pun tak boleh. Nak tanding dalam pilihan raya pun tak boleh. Sebab itu Yang Berhormat, saya ingat Yang Berhormat, saya nak ucap tahniah kepada kerajaan. Walaupun katakan kita tercapai, tapi hakikatnya kerajaan Barisan Nasional telah melakukan pelbagai usaha dan meletakkan kedudukan wanita di kebanyakan tempat. Saya minta, walaupun tak ada dalam jawapan, minta diberi bertulis, senaraikan tokoh-tokoh wanita yang mendapat tempat-tempat utama, misalnya Tan Sri Zeti dan sebagainya. Tunjukkan kepada pihak sebelah sana supaya mereka tahu ini usaha kerajaan. Sebenar Yang Berhormat, Saya nak betulkan tahu sikit Yang lenggong. Berhormat. Sebenar Yang Berhormat, dia orang tahu. Mereka tahu Yang Berhormat. Dan saya telah mengatakan tadi bahawa kita memang sudah subscribe kepada SIDO. Kita telah menjalankan beberapa yang diperlukan untuk kita mengurang atau menghapuskan diskriminasi. Dan pada masa yang sama, seperti saya katakan, lagi banyak saya nak cerita ni yang telah dilakukan seperti terima kasih Yang Berhormat daripada Lenggong. Memang kita governor bank negara yang termasyhur adalah dari Malaysia. Dia adalah wanita. Kalau saya nak kata, KSU wanita hingga Julai tahun ini ada 7 daripada 23 orang. Itu adalah 30.4%. Ketua Jabatan Wanita sehingga Julai tahun 2013, 19 daripada 112. Saya harap pihak lelaki jangan marah sangat kan. Tapi ini adalah melalui persuasive approach. Saya rasa pihak lelaki tak marah kan? Persuasive approach. So ini kita dibuatkan. So itu 17%. CEO wanita daripada ketua pengarah badan berkanun. Ada 6 daripada 44. Itu adalah 13.6%. Dan wanita dalam perkhidmatan sehingga Disember tahun 2012 577,235 orang. Itu adalah 53.7%. Jadi ini yang saya katakan tadi, insya-Allah kita buat dan itu persuasif. Ya, Menteri Yang Berhormat, boleh tak Yang Berhormat saya sampaikan mungkin yang saya akan sebut ni ada. Yang Berhormat bagi saya ruang sikit. Ya. Saya nak cerita pasal Menteri, teruskan jawapan Menteri. Sikit Yang Berhormat. Lepas ni. Sikit Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri Pai Sulong. Pai Sulong pun nak. Sebab ni tengah seronok
nak cerita ni Yang Berhormat, bagilah ruang sebab ini adalah satu daripadanya. Mungkin sebelum ini tak ada ruang untuk kita wawarkan ya. Jadi di bawah di bawah suka nanti ada. Sebab sebenarnya kementerian ini juga jaga lelaki Yang Berhormat. Sebab dia wanita, keluarga dan masyarakat. Jadi jangan hanya tengok wanitanya, tengok keluarganya dan masyarakatnya. Ya, so sebenarnya. Jadi boleh Yang Berhormat Berobak dengar. Tapi Wanita biarlah jaga saya. lelaki. Jadi sukatan di bawah program pengarah wanita melibatkan kursus ke atas kemahiran teknikal dan kemahiran soft skill di mana hingga 4 Julai tahun ini sejumlah 406 orang wanita telah pun menjalani program pengarah wanita. Ya, Di Parit mana Sulong bangun. 220 orang wanita dalam tahun 2012 dan 186 pada tahun ini. Jadi bermakna Yang Berhormat sekarang ni Menteri. total di dalam registry kita sudah ada 500 orang yang ready untuk masuk mana-mana board wanita. Ya, Yang Berhormat Menteri. sila Parit Sulong. Kejap, saya bagi saya Parit dululah. Sulong. Ya. Saya dulu. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih Yang Berhormat Speaker. Saya setuju di bawah Kerajaan Barisan Nasional memang banyak peluang-peluang diberikan untuk memperkasakan peranan wanita. Itu tidak saya nafikan Yang Berhormat Menteri. Mungkin juga Yang Berhormat boleh bagi statistik mengenai bagaimana pula keadaan di negeri-negeri pembangkang, terutamanya di Kelantan. Tetapi yang saya nak bangkitkan kali ini adalah bagaimana pula cara kita nak memperkasakan wanita ini di private sector dengan izin. Sebab kalau kerajaan, kita memang kita akur dengan KSU-nya yang ramai, dengan CEO bawah agensi kerajaan. Tapi yang kita khawatir adalah di peringkat swasta. Sebab dasar ni telah ditetapkan oleh kerajaan. Baru-baru ni pun tahun lepas pun ada dimaklumkan. Tapi kita nak tengok sama ada ianya diambil, diterima dan swasta ini memberi peranan kepada wanita-wanita itu. Itu yang kami nak tahu dengan lebih jelas lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sikit je. Yang mana ni? Kuala Krai ke Kuantan? Kuantan sila. Terima kasih Yang Berhormat Menteri dan Speaker. Berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, saya kira ianya isu dasar ya. Sama ada kita nak ada satu pendekatan affirmative action ataupun pendekatan persuasive action. Pada saya, wanita perlu diiktiraf dan dimertabatkan. Kedudukan wanita apabila kita bercakap berkenaan dengan mengiktiraf wanita, dia bukan setakat memberi kedudukan. Dia bukan setakat menghormati, mengingati mereka pada Hari Wanita, Hari Ibu dan sebagainya. Macam Presiden PKR. Pada pengiktirafan wanita. Ya. Jadi Yang Berhormat Menteri, affirmative action itu perlu. Pada pandangan kami, wanita Malaysia, wanita Malaysia terutamanya di bawah kepimpinan Kementerian Wanita yang dahulu gagal untuk melaksanakan affirmative action. Sebab kalau wanita dapat tempat kerana persuasif, pujuk-pujuk, rayu-rayu, senyum-senyum, itu adalah menghina wanita. Women should be given dengan izin. Their position due to merits. Bukan sebab dia pandai nak ambil hati lelaki. Ini salah dari segi approach. Dan itu pada saya menghina wanita. Yang Berhormat Menteri, we have to get this right. Women has got to get this right. Pemimpin wanita kena faham bahawa affirmative action is important. Dan perlu diberikan peruntukan tersebut untuk wanita. Pengiktirafan dengan peruntukan tersebut. SIDO. Kementerian yang dulu gagal. Betul tak Yang Berhormat Menteri? Gagal untuk memberi laporan kepada United Nations pun. Berkali-kali gagal. Tak submit laporan pun kepada United Nations. Tolong Yang Berhormat Menteri perjelaskan. Ya. Menteri sekejap. Penjelasan sekejap. Pandan. Saya Pandan minta ke? tadi.
Soalan, okay. Kulai. Sekejap. Menteri, Terima kasih. saya nak Ya. sokong perempuan. Sekejap, saya nak sokong perempuan. Saya menyokong semua rakan-rakan yang dari kaum Hawa malam hari ini, sebab kita kena tengok Menteri dari segi statistik kita. Di universiti dan sekolah sekarang, yang sebahagian besarnya adalah wanita. Jadi peratusan wanita yang berpendidikan tinggi ini jauh melebihi lelaki. Kalau kita tidak ada dasar yang memberi kuota kepada mereka, maka kemajuan kita untuk our progress dengan izin untuk memastikan bahawa ada keserasian dari segi jumlah yang masuk ke universiti dan jumlah yang diserap dan mendapat tempat-tempat yang sewajarnya, itu tidak akan sampai pada tahap yang kita mahukan. Sampai bila-bila akan ketinggalan. Sebab itulah memerlukan satu dasar seperti kuota 30% seperti yang diperjuangkan oleh rakan-rakan kita dalam Dewan hari ini. Minta pandangan Menteri, kalau tak buat macam itu, macam mana kita nak pastikan catch up dengan rate di universiti? Terima kasih Menteri. Ya, Kulai. Terima kasih Timbalan Speaker. Terima kasih Menteri. Saya nak tambah sikit. Saya rasa kota ataupun target untuk mencapai 30% ini adalah sebenarnya satu target minimum. Tetapi sebenarnya, saya rasa kerajaan kita pun ada satu sasaran. Kita harap bahawa sampailah tahun 2015, kita ada ataupun bidang peratusan wanita yang terlibat dalam tenaga kerja bolehlah mencapai 55%. Ini adalah sasaran yang ditetapkan oleh bekas Menteri wanita, iaitu yang amat berhormat Perdana Menteri kita. Jadi apa yang saya khawatir di sini adalah selama 15 tahun peratusan wanita yang terlibat dalam bidang kerja hanyalah 46%. Walaupun negara jiran kita sepertilah ringkaskan. Filipino sudah mencapai 52%, Indonesia pun sudah mencapai 52%, Singapura pun ada 60%, Brunei pun ada 61%, Thailand pun sudah ada 17%. Jadi saya di sini nak tanya menteri yang baru ini, menteri kita, saya rasa di bawah yang berhormat menteri, berkeyakinan tak, boleh tak kita mencapai sasaran 55% ini di dalam bidang kerja untuk melibatkan golongan wanita kita, kerana kita hanyalah 1 tahun setengah sahaja, iaitu lebih kurang 18 bulan sahaja. Jadi mintalah pandangan yang berhormat menteri. Terima kasih. Ya. Yang Berhormat lepas ni bolehlah lepas jawab, bolehlah isu lain pula. Okey, terima kasih sebab banyak perkara yang disebut, ditanya daripada Parit Sulong, Kuantan, Pandan dan Kulai, sebenarnya ada di dalam jawapan saya. Ya, sila. Jadi izinkan saya yang di-Pertua, sila. saya bacakan jawapan. Ya. Okey, terima kasih di atas segala peringatan kepada saya, dan insya-Allah saya akan memberi jawapan seperti yang ada di sini. Datuk yang di-Pertua, pihak kementerian juga mendapat sokongan. Tadi yang menyebut pasal pihak swasta. Kita mendapat sokongan daripada Suruhanjaya Security bagi meningkatkan lebih ramai wanita sebagai ahli lembaga pengarah. Dalam hal ini, Suruhanjaya Security pada 8 Julai tahun 2011 telah melancarkan Corporate Governance Blueprint tahun 2011 yang menggariskan perkara yang perlu dipatuhi oleh syarikat awam. Antara perkara yang digariskan dalam dokumen ini ialah board diversity dari segi pengalaman, gender, kompetensi, kaum budaya dan juga kewarganegaraan. Lembaga pengarah juga perlu melaporkan secara eksplisit mengenai pelaksanaan dasar kepelbagaian gender serta sasarannya dan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut. Saranan dalam Corporate Governance Blueprint tahun 2011 seterusnya diperkukuhkan menerusi Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia tahun 2012 yang dilancarkan pada 29 Mac tahun 2012. Kod ini memperuntukkan tempoh peralihan iaitu selama 5 tahun diberikan kepada sektor korporat bagi mencapai sasaran yang ditetapkan. Perkara ini turut diberi penekanan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapannya semasa program 1 Million Women Purple Walk
pada 17 Mac tahun 2013 supaya setiap GLC melantik sekurang-kurangnya seorang wanita sebagai ahli lembaga pengarah. Datuk Yang di-Pertua, seterusnya saya merujuk kepada pandangan serta saranan ahli-ahli yang berhormat untuk meningkatkan penyertaan wanita dalam pasaran pekerjaan, sebab ini pun ada kena-mengena. Kenapa the percentage wanita ni macam seakan-akan menurun? Ada sebab-sebabnya. Dan insya-Allah kami juga cuba memaklumkan kekangan dan bagaimana untuk mengatasi. Pertama adalah mengenai isu taska. Adalah menjadi perjuangan kementerian ini supaya lebih banyak taman asuhan kanak-kanak atau taska dibuka khususnya di tempat kerja. Langkah ini penting bagi membolehkan lebih ramai wanita memasuki pasaran pekerjaan selaras dengan inisiatif di bawah rancangan Malaysia ke-10 yang menyasarkan 55% penyertaan wanita dalam pasaran pekerjaan pada tahun 2015. 55%. Dan ini juga adalah inline dengan cadangan Yang Berhormat daripada Pandan tadi mengatakan memang Yang Berhormat di universiti sekarang antara 60 hingga 70% adalah wanita dan mereka juga masuk ke dalam pasaran pekerjaan. Namun ada sebab-sebab kenapa ada vacuum. Bagi menggalakkan pembukaan taska di tempat kerja di sektor awam, kerajaan telah menambah geran pelancaran penubuhan taska di tempat kerja sektor awam daripada RM50,000 kepada RM80,000 mulai tahun 2007. Seterusnya, sewaktu membentangkan bajet tahun 2010 pada 23 Oktober tahun 2009, kerajaan telah meningkatkan geran pelancaran penubuhan taska daripada RM80,000 kepada RM200,000. Bagi penjawat awam, kerajaan memberi subsidi yuran pengasuhan taska sebanyak RM180 sebulan bagi seorang anak yang pendapatan isi rumah tidak melebihi RM3,000 sebulan melalui Surat Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 13 tahun 2008. Dalam pada itu, kerajaan menyediakan insentif semenjak tahun taksiran 1994 bagi menggalakkan sektor swasta membuka taska di tempat kerja. Peringatan 42/2 Jadual 3 Akta Cukai Pendapatan 1967 membolehkan majikan yang menggunakan bangunan untuk pengasuhan kanak-kanak layak diberi allowance bangunan perindustrian selama 10 tahun terhadap perbelanjaan pembinaan atau pembelian bangunan. Sikit lagi Amat. Melalui bajet tahun 2013 tahun ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah mengumumkan insentif baru kepada para pengusaha taska swasta. Pertama, geran pelancaran RM10,000 kepada penyedia taska untuk membantu mereka membuka taska adalah dianggarkan sebanyak 1,000 buah taska mendapat manfaat daripada insentif ini. Kedua, potongan cukai 2 kali ke atas allowance atau subsidi yang diberi kepada pekerja dan perbelanjaan penyelenggaraan kemudahan taska dan juga pusat jagaan kanak-kanak akan diberi kepada majikan. Dan ketiga, pengecualian cukai pendapatan bagi tempoh 5 tahun dan allowance bangunan industri pada kadar 10% setahun diberi kepada pengusaha taska dan pusat jagaan kanak-kanak. Ya, rata panjang. Ya. Terima kasih Timbalan Speaker dan terima kasih Yang Berhormat Menteri Tahniah di atas pelantikan Menteri Wanita. Saya ingin penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, iaitu yang pertama, setakat ini berapa jumlah taska yang di bawah kelolaan kerajaan yang telah dibuat, yang telah dilaksanakan. Dan kita sangat berterima kasih di atas pelbagai insentif yang telah disediakan untuk membantu menggalakkan kemudahan bagi sistem sokongan pada pekerja wanita. Tapi kita lihat walaupun pelbagai insentif yang telah dibuat, kita tengok di parlimen ini sendiri tidak ada lagi kemudahan taska. Jadi sedangkan di sini tempat
penggubah dasar dan kaki tangan kita pun ramai wanita. Jadi maknanya bila perkara ni akan dilaksanakan, dan saya mengambil kesempatan ini menafikan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Lenggong tadi. Sebenarnya PAS telah meletakkan calon wanita di peringkat parlimen sejak 1957 lagi, Khadijah Siddiq. Jadi jangan kalau tak ada fakta jangan bercakap. Terima kasih. Ya. Menteri. Ya, Pendang bangun. Ya. Sikit je. Walaupun saya dah tak ada anak kecil. Tak ada anak kecil, tak akan dapatnya. Mungkin. Satu soal Menteri, saya nak mencadangkan, selepas berapa banyak insentif yang diberikan untuk taska-taska ini, mengapa kerajaan tidak menunjukkan satu contoh di mana di satu pejabat kerajaan, jabatan kerajaan, bangunan kerajaan, menyediakan satu tempat untuk taska ini dijalankan. Sebagai contoh. Kalau umum saja, saya apa boleh umum? Jadi satu contoh, kerajaan melaksanakan. Biar kita laksanakan dulu sebagai contoh kepada masyarakat bahawa kerajaan prihatin bagi menjalankan dasar untuk melaksanakan taska-taska ini dalam negara kita. Saya mencelah lagi sikit. Ya, Kota Raja. Terima kasih Timbalan itu. Mengenai insentif-insentif tu kita memang menghargai. Cuma soalan saya ialah semenjak insentif-insentif ini diberi, berapa banyak peningkatan, berapa peratus peningkatan di kalangan majikan, baik swasta ataupun jabatan-jabatan kerajaan yang mengambil kesempatan ini, ya. Kerana saya tak nampak dengan signifikan, ya, di luar sana bahawa taska-taska mereka menyambut insentif ini, ya. Dan bila menteri menyebut bahawa minta sektor swasta untuk ini kan, selagi tidak ada peraturan, sekali tidak ada undang-undang, tak ramai majikan yang bersimpati dengan wanita yang ada anak ni, tak ramai. Ya, ini yang wanita minta supaya diundang-undangkan. Misalnya saya sebut, mungkin ada saya dah beri masa saya bercakap itu, berbahas bahawa Kementerian KPKT perlu ada satu undang-undang, satu peraturan bahawa setiap bangunan, setiap kompleks yang wujud dalam negara kita perlu ada ruang untuk taska. Kalau tidak, ianya atas budi bicara. Kalau dia nak insentif yang tak seberapa itu. Ya, Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Memanglah Yang Berhormat itu adalah satu daripada kekangan yang kami hadapi. Sebab satu bangunan ini bukannya macam tu saja. Pihak KPKT kena memainkan peranan, sama-sama membantu. Bomba juga mesti memastikan bahawa bangunan itu sesuai dan selamat. Jadi dia. Lepas tu ada juga tu memang tempat itu tidak sesuai untuk taska. Jadi oleh yang demikian Yang Berhormat, ini yang saya cuba nak ceritakan sedikit sebanyak ini supaya kita dapat satu gambaran yang lebih luas. Ya, Kuala Nerus bangun. Ya. Yang Berhormat, saya habiskan Yang Berhormat. Mungkin ada dalam ni Yang Berhormat. Betul. Ya. Jadi, saya lihat tadi memang banyak insentif, tetapi Ampang. mungkin takers tidak banyak, dan maka operasi untuk taska-taska untuk satu sistem sungai pada ibu-ibu nampak lemah di seluruh negara. Tapi satu pendekatan baru harus dilaksanakan, mungkin harus dijalankan dengan peringkat berperingkat, mengikut satu organisasi besar, satu organisasi, dan kita mesti ada satu affirmative action towards all this. Barulah kita boleh nampak pendekatan tu. Terima kasih Yang Berhormat. Kalau tidak sampai sekarang saya tengok tidak dapat satu figure yang mana kita dapat melihat bahawa ianya ada satu kejayaan atau kegagalan atau ada peningkatan. Yang Berhormat, macam ni Yang Berhormat. Perkara-perkara ni Yang Berhormat, dia above politik tau. Jadi kalau dapat kita dalam ni, kita kurangkan cerita politik, tapi bagi cadangan macam ni Yang Berhormat, kami sangat mengalu-ngalukan. Sebab kita hendak mendengar seramai mungkin yang memberi cadangan supaya ini adalah untuk kesejahteraan negara kita. Tapi Yang Berhormat, saya sebab mungkin ada, sebab banyak yang ditanya tu memerlu saya menjawab dulu. Sekejap ya. Jadi pengenalan insentif tersebut telah sebenarnya menggalakkan penubuhan taska di tempat kerja. Ini seperti ada beberapa yang bertanya tadi. Hingga bulan Mei tahun ini,
sebanyak 82 buah taska di tempat kerja sektor awam dan 27 buah taska di tempat kerja sektor swasta telah pun berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ini sekaligus memberi manfaat kepada seramai 2,767 orang kanak-kanak. Jadi bermaknanya insya-Allah seperti yang disebutkan tadi, memang sekarang ini di dalam permohonan sudah ada 200 lebih yang memohon untuk membuka taska yang kita sasarkan 1,000 tu. Dan insya-Allah cukup yakin rasanya kita boleh capai 1,000. InsyaAllah. Berkenaan dengan taska. Ya. Menteri, Pengerang. saya mengucapkan tahniah lah kepada kementerian, pertama sekali kepada kepimpinan Perdana Menteri kerana mewujudkan insentif berkenaan dengan isu penubuhan taska. Yang Berhormat Menteri, saya ingin bertanya, adakah kerajaan berminat untuk menambah jumlah apa yang disebut sebagai pendapatan isi rumah? Sebab Yang Berhormat Menteri telah menyebut RM3,000 pendapatan isi rumah. Dan hari ini kalau kita tengok, terutama sekali graduan-graduan muda yang berkahwin, suami isteri kalau kita campurkan gaji memang lebih pada RM3,000. Jadi secara tidak langsung seolah-olah dasar kerajaan ini tidak menyeluruh kepada mereka-mereka yang berpendapatan lebih pada RM3,000 sekeluarga. Terima kasih. Ya. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, itu adalah satu yang kami harapkan yang boleh diutarakan di dalam Dewan ini, sebab sekarang ini kita hendak betul Yang Berhormat. Sekarang ini kalau dua orang papa bekerja dah lebih 3,000 dah. Sebab sekarang ni dengan minimum wage lagi Jadi oleh yang demikian insya-Allah dengan mungkin cadangan yang ada ni dari pengerang satu daripadanya, nanti mungkin yang lain akan memberikan kami satu leeway untuk kami hendak mencadangkan kepada kerajaan dan kabinet untuk kita meningkatkan the bracket supaya betul-betul ianya memberi insentif ini, memberi manfaat kepada mereka-mereka yang mempunyai anak-anak yang 6 tahun ke bawah.